अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है काम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tuan Imam yang saya hormati, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ucapan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan ucapan selawat salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ke surat 697, bahaya pendapatan dan berhati-hati dari yang haram. Bawah sekali. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata, At-tajiru iza lam yakun faqihan irtatamma farriba. Pedagang jika tidak mengerti agama maka pasti terjerumus dalam riba. Pedagang jika tidak mengerti agama maka dia akan terjerumus ke lembah riba, yakni tidak mengerti tuntunan agama mengenai halal haram dalam cara mencari uang dan mendapatkan keuntungan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, beginilah yang dikatakan oleh Ali bin Abi Talib. Maknanya agama itu mesti menjadi asas kepada segala setiap usaha pekerjaan yang kita lakukan, terutama dalam bermuamalat. Di dalam Islam, sebagaimana yang kita maklum, dia ada persoalan-persoalan jenayat, ada persoalan-persoalan muamalat, dan ada persoalan-persoalan munakahat. Jadi persoalan muamalat ni tuan-tuan
terutama berjual beli, berdagang ni amat bahaya sekali kalau seandainya tidak ada landasan asas agama kepada pedagang tersebut, sebab dibimbangkan dia akan terjerumus kepada riba, kepada perkara-perkara yang boleh menjatuhkan dia kepada kemurkaan Allah. Di dalam satu hadis daripada Abu Daud, tuan-tuan, diriwayatkan oleh Abu Daud, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan berkaitan tentang penyakit yang melanda umat Islam. Dan sekaligus di sini Rasulullah SAW menyebutkan tentang pengobatan ataupun cara penyelesaian bagi menghadapi penyakit tersebut, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Iza tabaya'tum bil'inah, iza tabaya'tum bil'inah." Jika kamu telah berjual beli dengan sistem bai'ul inah. Bai'ul inah ni, tuan-tuan, maknanya riba yang terselubung. Riba yang terselubung. Orang hari ini dia tak sebut riba, tuan-tuan, tapi dia sebut faedah. Jadi bahasanya lebih sedap, kan? Kalau di Indonesia disebut dengan bunga. Riba tu bunga, tuan-tuan. Siapa yang tak nak bunga? Aku pinjam dengan kau wang 1,000, bunganya 100. Jadi bunga, tuan-tuan, bahasanya indah, kan? Itu sebenarnya bunga tu riba lah. Orang tak kata pinjam 1,000 riba 100, tak kata, orang kata bunga. Bunga, siapa yang tak nak bunga ros? Siapa yang tak nak bunga melati? Siapa yang tak nak bunga yang baunya harum semerbak wangi, kan? Itu namanya bai'ul inah, riba yang terselubung. Sebenarnya riba lah tu, kan? Kemudian satu lagi Rasulullah menyebutkan, wa akhaztum aznabal baqar, iaitu kamu telah memegang ekor-ekor lembu. Memegang ekor-ekor lembu ni maknanya orang dahulu kan apabila membajak sawah dia guna lembu, kan, guna kerbau, kan. Ini nak menunjukkan orang dah sibuk dengan urusan sawah ladang, urusan perkebunan. Kemudian satu lagi, waraditum bizar'i. Ini jelaslah, waraditum bizar'i, dan dengan pekerjaan bertani. Dengan pekerjaan maknanya orang sudah sibuk mengurus ladang-ladang, sawah-sawah, melurus perkebunan, kan. Kemudian Allah SWT sebutkan, wa taraktumul jihad, wa taraktumul jihad, kemudian kamu meninggalkan jihad pada jalan Allah. Sibuk mengurus harta benda dunia, tinggalkan jihad, tinggalkan kesungguhan untuk menyebarkan agama Allah. Maka Allah kata, sallallahu alaikum zullan, sallallahu alaikum zullan, niscaya Allah akan menjadikan kehinaan menguasai diri kamu. Allah akan menjadikan kehinaan menguasai diri apabila kita meninggalkan bersungguh-sungguh menegakkan berjihad pada jalan Allah. Dan Allah kata, la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Maka Allah SWT tidak akan mencabutnya daripada kita. Maknanya kehinaan tu Allah tak akan cabut. Hatta tarji'u ila dinikum, sehingga kita kembali kepada agama kita. Sehingga kamu kembali kepada agama kamu. Allah kekalkan kehinaan itu hatta tarji'u ila dinikum, sehingga kita kembali kepada agama. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia menunjukkan pada hari ini apabila kita nak mengembalikan kegemilangan, kecemerlangan umat ini, tuan-tuan, mau tak mau kena kembali kepada agama. Imam Malik menyebutkan untuk cemerlang umat hari ini dan umat pada bila-bila masa saja untuk berada pada tahap kegemilangan,
dia mesti lakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang terdahulu. Maknanya mesti dilakukan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang dilakukan oleh kalangan sahabat, apa yang dilakukan oleh kalangan tabi'in, untuk hari ini itulah caranya. Kalau dahulu asasnya adalah Al-Quran dan Sunnah untuk kecemerlangan kegemilangan umat itu, hari ini asasnya mesti itu juga. Untuk menjadikan umat ini cemerlang gemilang, mesti dengan cara yang ditunjukkan oleh orang-orang terdahulu. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah, di samping itu kalau kita perhatikan juga tuan-tuan, hadis yang biasa kita dengar, Rasulullah SAW menyebutkan umatku di akhir zaman, dia tak ubahnya bagaikan berada dalam satu hidangan. Dia dilahap, direbut, dikeroyok, kalau adalah bahasa sini bahasa keroyok tuan-tuan, dan oleh orang-orang yang lapar. Apakah jumlah kita sedikit pada waktu itu ya Rasulullah? Tidak, kata Rasulullah. Kita ramai. Hari ini umat Islam jumlahnya 1.6, 1.7 bilion tuan-tuan. Tapi kuantiti banyak tapi kualiti tak ada. Umat ini bagaikan buih di atas air bah, rapuh. Musuh tidak takut, tidak gerun kepada umat Islam. Jumlah 1.6 bilion ini tidak digeruni oleh musuh, kerana dalam diri umat Islam itu sudah dihinggapi penyakit al-wahad. Al-wahd, ma huwa al-wahnun hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta kepada dunia, takut mati. Hari ini umat, selain umat Islam tidak gerun, tak takut dengan umat Islam tuan-tuan. Bahkan hari ini kalau kita perhatikan, umat Islam menjadi sasaran kepada ratahan, pembantaian, pembunuhan kejam oleh musuh-musuh Islam. Kita lihat di Palestin, di Gaza tidak berakhir lagi. Di Burma, di Myanmar, Rohingya tidak juga berakhir. Dan terakhir kita perhatikan di akhbar-akhbar alam maya tuan-tuan, di mana orang seagama, se-Islam dengan kita di Afrika Tengah, mereka diratah, daging umat Islam tu diratah mentah-mentah tuan-tuan. Mana dia pembelaan daripada 1.6, 1.7 bilion umat Islam di seluruh dunia ini tuan-tuan? Mana ada pembelaan? Tidak seperti dahulu, umat Islam digeruni oleh orang-orang lain, oleh umat lain. Perang salib sekian lama, Islam memperoleh kemenangan, kejayaan. Perang Badar, jumlah 313 boleh menumpas mengalahkan jumlah 1000 orang. Perang Yarmouk tuan-tuan, perang Yarmouk antara tentera Islam dengan tentera Rom. Tentera Islam dipimpin oleh Abu Ubaidah Al-Jarrah, di bawahnya ada Khalid bin Walid. Tentera Islam yang jumlahnya 50,000 orang boleh mengalahkan tentera Rom yang jumlahnya 200,000 orang tuan-tuan. 200,000 orang. Padahal yang 50 orang tu bukan tentera sejati tuan-tuan. Yang 50,000 orang tu kalangan petani, ada seruan jihad, mereka turut berjihad. Kalangan pedagang, ada seruan jihad, mereka terjun untuk berjihad pada jalan Allah. Mereka bukan tentera, bukan askar tulen tuan-tuan, tapi mereka ada seruan jihad, mereka pergi. Berlainan dengan 200,000 tentera Rom yang memang siang malam pagi petang kerjanya berperang, berlatih berperang tuan-tuan. Namun dikatakan jumlah 200,000 itu tuan-tuan lari lintang pukang tuan-tuan. Maka riwayat mengatakan di dalam peperangan Yarmouk ini, Panglima Rom melantik seorang spy untuk masuk ke kemah-kemah tentera Islam bagi melihat apa yang dilakukan oleh tentera Islam. Maka dikatakan tuan-tuan, dia masuk waktu petang, bermalam, kemudian petang besoknya, maknanya satu malam satu hari, keluar daripada
kemah-kemah tentera Islam, kerana yang dilantik menjadi spy ni adalah orang Arab. Kerana ketika itu Jordan berada dikuasai oleh Rom, Arab, tapi Kristian, tuan-tuan. Dan jadi berbahasa Arab, jadi maka tentera Islam tidak mengenali spy tentera Rom ini, tuan-tuan. Maka apabila sehari semalam mereka berada bersama-sama dengan tentera Islam, maka ketika melaporkan kepada Panglima Rom, maka dia kata, pada malam hari ini aku dapati tentera Islam mereka bagaikan rahib-rahib kita, macam rahib-rahib kita. Siang harinya mereka berpuasa. Kemudian dia kata apa? Apabila mencuri dari kalangan mereka, panglima mereka, pemimpin mereka, mereka akan potong tangan. Dari kalangan tentera Islam ni, kalau mencuri dari kalangan mereka, sama ada raja, sama ada pemimpin, sama ada panglima mereka, mereka akan potong tangannya. Dan kalau seandainya berzina, yang berzina itu adalah pemimpin panglima mereka, mereka akan rejam sampai mati. Maka ketika itu, tuan-tuan, apa dikatakan oleh Panglima Rom? Dia kata, kalau begitulah keadaannya tentera Islam, dia kata perut bumi lebih baik daripada punggungnya bagi orang yang hendak berperang dengan mereka. Maknanya mati lebih baik, dia kata, kalau nak berperang dengan orang Islam. Kalau macam tu rupanya, dia kata. Benarlah apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab, yang aku takuti dalam peperangan bukan musuh, bukan besarnya musuh, tetapi apabila tentera Islam telah melakukan dosa. Apabila telah melakukan dosa, maka pertolongan Allah tidak akan berlaku. Jadi tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, jadi hari ini, tuan-tuan, umat Islam menjadi ratahan. Walaupun jumlah kita banyak, jumlah kita ramai. Di antaranya adalah apabila berlaku yang saya sebutkan tadi, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, berdagang dah cara bai'ul inah, riba, kemudian saling tipu menipu, kan? Saling memakan harta yang haram. Jadi umat Islam itu menjadi lemah. Apabila jadi lemah, dia menjadi ratahan oleh musuh-musuh. Okay. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, man lam yatafaqqah fid din fala yattajiranna fi aswaqina. Siapa yang tidak mengerti tuntunan agama, maka jangan berniaga di pasar-pasar kami. Ini satu lagi amaran keras daripada Umar bin Khattab. Siapa yang tak faham agama, jangan berdagang dekat pasar-pasar kami, kata Umar bin Khattab. Itu makanya, tuan-tuan, pada zaman Nabi SAW, apabila Rasulullah pergi pasar, Rasulullah jolok jualan barang biji-bijian pedagang tu, jolok yang terbasar. Apa ni? Rasulullah kata, apa ni? Rasulullah kata, maknanya Islam ni, tuan-tuan, amat menitik berat tentang persoalan amanah ni. Persoalan amanah dalam berbisnes, persoalan amanah dalam berdagang. Sebab apa? Sebab dibimbangkan kita bawa balik ke rumah, rezeki itu sumbernya adalah penipuan, kan? Disebutkan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin ni juga, tuan-tuan, tak tahu yang bab apa. Ini berkaitan tentang 10 orang sahabat pergi menunaikan ibadah haji di Mekah. Kemudian dikatakan daripada 10 orang ni, seorang sakit sampai di tanah suci, sakit. Dan sakit, tuan-tuan, dengan takdir Allah, dia meninggal di Mekah. Di masa dahululah. Apabila meninggal dunia, tuan-tuan, maka sahabatnya yang 9 orang ni lakukan fardu kifayah untuk mengkebumikan jenazah ni. Apabila jenazah sahabatnya ini telah dimandikan, dikafan dan disolati, kemudian tiba masanya untuk dikebumikan, digalikan tanah perkuburan, ditalikan tanah kubur. Apabila gali tanah kubur, tuan-tuan, siap gali, tiba-tiba ada seekor ular dalam kubur tersebut. Maka yang 9 orang ni masih husnuzan, bersangka baik. Mungkin kawasan ni kawasan ular, dia kata, kita tutup lubang ni,
gali kubur lain. 30 meter daripada tempat tu gali punya gali, ada lagi ular, tuan-tuan. Sehingga dikatakan beberapa kubur digali tetap ada ular di dalamnya. Lalu ditanyakan kepada seorang yang alim ketika itu, kita nak buat macam mana ni? Maka dia kata, kebumikanlah saja walaupun ada ular di dalamnya. Sebab dia kata, walaupun kamu gali beribu-ribu kubur, dia kata mesti ada ular. Sebab ular tu adalah amalannya semasa hidup di dunia dahulu. Maka terpaksalah tuan-tuan dimasukkan saja walaupun di dalam kubur tersebut ada ular. Na'udzubillah min zalik. Maka setelah balik daripada menunaikan ibadah haji, salah seorang daripada sahabat yang 9 orang tadi pergi ke rumah orang yang meninggal, sahabat yang meninggal tadi, bagi menghantar barang-barangnya ke rumah isterinya. Apabila sampai di rumah isterinya, maka sahabat yang seorang tadi tanyakan kepada isterinya, apa sebenarnya yang diusahakan, yang dikerjakan oleh suamimu semasa dia hidup dahulu, sehingga kami mendapat sedikit kesulitan ketika mengkebumikan jenazah dia. Maka isterinya pun bercerita secara terus terang. Dia kata, suami saya ni dia peniaga barang runcit lah, kalau kita meniaga barang makanan asas, kalau kita beras lah, kalau masa tu gandum lah. Dia kata biasanya suami saya ni, dia kata daripada seguni gandum itu dia akan ambil lebih kurang 2 kilogram ataupun 2 liter untuk makanan kami sekeluarga. Kemudian yang 2 kilogram itu dia kata ditukar dengan ampas-ampas gandum tersebut, masuk balik dalam guni tadi untuk diaduk, digaul semula. Dia ambil 2 kilo untuk makan, lepas tu dia ambil abu-abu ampas-ampas 2 kilo juga masuk balik dalam, tapi kacau. Itulah dia kata kerja suami saya biasanya apabila dia berdagang dekat kedai runcit ni, dia kata. Padahal yang dia ambilnya bukan banyak pun, 2 kilogram tuan-tuan, tapi ditukar dengan ampas dan dijual. Ditukar dengan abuk, ditukar dengan kulit-kulit gandum tu, dijual semula dengan pelanggannya, dan itu akan menjadi, rupanya dia menjadi ular ketika dia berada dalam kubur nanti, tuan-tuan. Itu yang 2 kilogram gandum, tuan-tuan. Kalau yang 2 juta macam mana? Yang 2 bilion macam mana, tuan-tuan? Maknanya perkara yang ada kaitan dengan penipuan, sama ada penipuan dalam berdagang ataupun penipuan duit rakyat, kan? Auzubillah min zalik. Dan macam mana nak berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala nanti. Sufyan Tsauri berkata, kamu jangan melihat pakaian orang-orang pasar, sebab di bawah mereka, di dalam pakaian mereka ada serigala-serigala. Auzubillah. Sufyan juga berkata, berhati-hatilah kamu daripada tetangga orang kaya dan qurra pasaran, kan? Dan ulama pemerintah. Auzubillah. Jadi Sufyan Tsauri suruh kita berhati-hati, tuan-tuan, kan? Kepada tetangga orang kaya. Qurra pasaran, maknanya orang yang menguasai pasaran barang, dan ulama pemerintah. Ulama pemerintah ni pun disuruh kita berhati-hati, tuan-tuan. Sebab saya pernah sebutkan Yusuf Qaradawi mengatakan ulama dan umara ni mesti bekerjasama, kata Yusuf Qaradawi dalam satu bukunya. Maka dikatakan amat naif, begitu naif sekali apabila umara tidak mau mendengar nasihat daripada ulama, dan ulama pula mengharapkan habuan harta benda daripada umara. Dia kata macam tu. Itu sungguh naif sekali apabila berlaku pada satu negara, pada sebuah negara, kata Yusuf Qaradawi. Jadi tuan-tuan, balik pada tadi, kamu jangan melihat pakaian orang-orang pasar, sebab di bawah mereka, di dalam pakaian mereka ada serigala-serigala.
Ini maknanya orang-orang di pasar ni tuan-tuan, syaratnya ada yang tak ada agama lah tuan-tuan, maka kecenderungan untuk menipu tu besar. Kan orang-orang yang menguasai pasar, yang berdagang di pasar ni, kecenderungan untuk menipu tu besar. Dalam ni kata saya bari serigala. Serigala tu maknanya untuk memangsa memangsa musuhnya ataupun memangsa pelanggannya tuan-tuan. Hati-hati dia kata kepada pedagang, kan, yang berada di pasar-pasar tuan-tuan. Lah dia apabila berlaku di dalam hadis yang lain disebutkan tuan-tuan, apabila berdagang ni dah berlaku tipu menipu. Soal timbangan, kalau untuk dia dilebihkan, untuk orang dikurangkan. Biasanya berlaku begitu. Dia mengundang balak sebenarnya tuan-tuan. Dia mengundang balak. Kalau tuan-tuan pernah pergi ke kawasan Riau, Pekanbaru, Padang tuan-tuan, kalau tuan-tuan beli apa pun dia tak cukup 1 kilogram. Kalau kita minta 1 kilo dia tak cukup. Beli daging kalau 1 kilo dia kata timbang cuma 800 kilogram. Usah daging, beli buah pun tuan-tuan, kita beli buah dukung contohnya kan, kata dia 1 kilo tak cukup 1 kilo tuan-tuan. Suatu ketika Allah datangkan balak berupa gempa bumi yang dahsyat di kawasan tersebut kan. Puncanya kerana mereka memain timbangan, memain takaran dalam perdagangan mereka. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan balak kepada mereka. Dan hari ini tuan-tuan, orang macam-macam tuan-tuan. Yang penting ada kesempatan untuk nak dapatkan harta benda dunia walaupun dengan cara yang menipu, kan? Bukan kadang-kadang bukan dengan bukan dengan jualan saja tuan-tuan, kadang-kadang tanah pun macam tu juga, kan? Bayangkan kalau tanah sejengkal bukan hak kita ambil tuan-tuan, kita akan pikul tu nanti di akhirat tuan-tuan, 7 petala bumi walaupun sejengkal. Kalau dah 7 petala bumi tuan-tuan, ringan ke nak pikul nanti tuan? Petah lagi kalau dah main hektar-hektar, kalau dah main hektar-hektar tuan-tuan, menipu. Na'udzubillah min zalik tuan-tuan. Maknanya harta benda dunia ni tuan-tuan, dia memang tak pernah puas. Kita ni, manusia ni, dia tidak pernah puas tuan-tuan dengan harta benda dunia ni, kan? Memang tidak pernah. Tu dalam hadis disebutkan, kalau dah ada 2 bukit emas, dia akan dapatkan bukit yang ketiga. 2 bukit emas dia punya, dia akan cari bukit yang ketiga. Dah ada 3 bukit, dia carikan bukit yang keempat tuan-tuan. Dah ada 4, dia akan cari bukit yang kelima. Bila dia berhenti? Apabila tanah kubur dah masuk mulut, baru dia berhenti tuan-tuan. Itu nak menunjukkan betapa serakahnya manusia ni terhadap harta benda dunia, kan? Padahal kalaupun banyak macam mana duit dia, berjuta macam mana pun duit dia, dia makan roti canai sekeping je tuan-tuan. Mana ada orang makan roti canai 20 keping? Tak ada. Roti canai makan sekeping je tuan-tuan. Itulah akhirnya disebut ulama mengatakan, maka akhirnya nanti apabila dia mati, maka akan berlaku 4 penarikan kepada dia. Apa dia? Yang pertama, malaikat maut akan tarik nyawa dia. Yang kedua, ahli waris akan tarik harta peninggalan dia. Kalau ahli waris baik, okeylah tuan-tuan. Tapi kalau ahli waris belanjakan harta dia tu kepada benda yang buruk tuan-tuan, bayangkan, dia dalam kubur dipersoalkan harta yang dia dapat daripada mana. Anak dia dekat atas dunia bertandak, berjoget tuan-tuan dengan harta yang dia tinggalkan. Dia kena persoalkan dari mana dia dapat, untuk apa dia dibelanjakan harta tuan. Itu masalah besarnya, kan? Yang pertama, malaikat maut tarik nyawa dia. Yang kedua, ahli waris tarik harta dia. Maka yang ketiga, ulat-ulat akan tarik daging-daging dia. Dan yang keempat, orang yang dia khianati, orang yang dia fitnah, orang yang dia zalimi semasa di dunia dahulu, akan tarik pahala dia. Jadi tuan-tuan, masa tu barulah manusia tahu
rendah tingginya langit tuan-tuan masa tu. Masa di dunia ni tuan-tuan tak nampak kan, tak nampak, maknanya balasan Allah tu tak nampak kan? Dan cuma itu makanya hanya orang-orang yang hatinya bersih, orang-orang yang hatinya cerah saja tuan-tuan, dia nampak benda ni semua kan? Dia nampak bagaimana malaikat maut tu setiap satu hari 70 kali bertandang kepada dia. Dia nampak tuan-tuan dengan jelas orang yang hatinya bersih. Dia nampak Munkar Nakir nanti macam mana akan memukul, membelasah dia dalam kubur. Dia nampak kubur nanti akan bakal menghimpit dia tuan-tuan. Tapi bagi mereka orang yang tidak beriman, yang tidak ada landasan agama tadi, mereka tak nampak. Yang mereka nampak adalah fulus, yang dinampak adalah kekayaan, yang dinampak adalah kesenangan dunia. Itu makanya saya tuan-tuan mesti bersihkan hati ini supaya hati kita tidak gelap, hati kita tidak keladak, supaya hati kita tidak keruh. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Berbahagialah orang yang suka bersihkan hatinya, rugilah orang yang mengotorkan hatinya. Cara nak bersihkan hati macam mana? Sebagai ulangan, yang pertama adalah majalisus salihin. Seringlah menghadirkan diri di majlis-majlis orang soleh, majlis-majlis ilmu lah, majlis-majlis ta'lim. Yang kedua, qiraatul Quran, banyak-banyaklah baca Quran. Yang ketiga, qiyamul lail, banyak-banyak bangun malam, insya-Allah dia boleh bersihkan hati. Yang keempat, wa khala'ul batni, kosongkan perut, banyak-banyak puasa, sampai fardu puasa sunat. Yang kelima adalah zikrul maut, banyak-banyak ingat mati tuan-tuan. Itu di antara kata Abdullah Al-Antaqi untuk tazkiyatun nafs, untuk bersihkan hati. Okey, tuan-tuan dan puan yang saya kasih, saya rasa itu saja sebagai renungan pada pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk saya dan kita semua. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So far from you,